اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 37 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarain. Soalan bawah tu dah. Soal apa dia kursi? Kursi tu apa dia? Ma huwal kursi? Jadi kursi tu kalau terjemah yang biasa dia tulis sini takhta kerajaan. Jadi kursi ni bukan, kita jangan ingat kursi macam kursi yang kita duduk ni. Jawapannya iaitu jisim yang besar. Jisim yang besar dijadikan dia jisim tu di bawah arash. Di bawah arash, di atas langit yang ketujuh. Jadi arash ni duduk di langit yang ketujuh. Kursi ni duduk di bawah arash. Menanggung akan dia akan kursi itu 4 malaikat. 4 malaikat yang tanggung dia. Tiada mengetahui akan hakikat kursi itu melainkan Allah Ta'ala. Dia tulis di bawah tu, kita baca bawah tu, nombor 1. Dia tulis tiap satu malaikat 4 muka. Tiap satu malaikat daripada 4 malaikat tu ada 4 muka. Kaki-kaki mereka itu di bawah batu besar di sebelah bawah bumi. Besar tak besar dia. Di bawah bumi yang ketujuh. Dan di bawah lapisan bumi sekali satu malaikat atas rupa Nabi Adam meminta ia akan rezeki bagi anak-anak Adam. Maknanya dia berdoa lah pada Allah supaya bagi rezeki pada manusia ni. Dan satu malaikat atas rupa lembu jantan meminta ia akan rezeki bagi segala binatang. Binatang tu bahaim, jamak bagi kata bahimah. Dan satu malaikat atas rupa singa meminta ia akan rezeki bagi segala binatang hutan, ataupun dinamakan wuhush. Wuhush tu binatang hutan, binatang liar. Dan satu malaikat atas rupa burung nisrun. Nisrun ni macam burung helang. Burung raja wali. Tapi nisrun ni dia ada juga dengan makna burung helang. Sini dia terjemah burung raja wali. Jadi malaikat ni dia boleh berupa deh. Dia berupa dengan rupa burung tu, meminta ia akan rezeki bagi segala burung. Dan di antara malaikat yang menanggung kursi dan malaikat menanggung arash 70 hijab, yakni dinding daripada zulmat. Zulmat ni kegelapan. Dia tulis kegelapan situ. Maksud dia betulnya kegelapan tu. Dan 70 hijab daripada nur, yakni cahaya. Tebal tiap satunya di antara dinding tu, lebar atas lebar deh atas tahun. Tebal tiap-tiap satunya berapa dia? Tebal tiap-tiap satunya satu dinding tu 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun tiap-tiap satu dinding, tiap-tiap satu hijab tu. Jauh tak jauh dia.
supaya tidak terbakar malaikat yang menanggung kursi, daripada nur malaikat yang menanggung arash. Nak ayat sama-sama malaikat pun dia peringkat cahaya dia lain-lain. Dan Allah Ta'ala menjadikan arash dan kursi itu ialah kerana hikmah, tidak kerana berhajat kepada keduanya. Allah Ta'ala buat malaikat, buat arash, buat kursi ni buat luh, buat kolam, bukan sebab Allah Ta'ala berhajat, tapi kerana hikmah yang Allah Ta'ala tahu. Dia orang yang Allah Ta'ala bagi tahu pada mereka itu bukan kerana berhajat, bukan kerana Allah Ta'ala berkehendak pada benda tu. Intaha ni kata Syekh Sawi. Jadi dia nakal daripada Sawi, daripada mungkin daripada Hasyiah Sawi, kitab tafsir tu. Lepas tu kata dia soalan lagi muka surat 38, mana dalilnya? Mana dalil tentang kursi tadi? Dan dalilnya firman-Nya Ta'ala, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Artinya telah luas dan meliputi kursinya ni Allah akan 7 petala langit dan bumi. Tapi kita tak nampak deh. Besar tak besar. Soalan, apa dia luh? Ada satu lagi makhluk tu nama luh. Di bahasa Arab dia panggil lauh, papan tulisan. Jawapannya iaitu jisim yang bangsa nur. Semua hak tadi pun bangsa nur belaka tu. Arash pun bangsa nur, kursi pun bangsa nur. Tu kita tak nampak tu. Iaitu jisim yang bangsa nur, cahaya menulis padanya, pada jisim itu oleh qalam. Qalam yang bangsa nur juga, dengan izin Allah Ta'ala. Dia tulis ke apa? Akan barang yang ada dahulu, dan barang yang tengah-tengah ada, dan barang yang akan ada hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat ditulis. Mana dalilnya ada luh mahfuz juga apa semua ni? Dalilnya firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz. Artinya bahkan ia Quran yang mulia. Dituliskan Quran tu pada luh mahfuz. Jadi luh ni ada 2. Nombor 1 dia panggil luh mahfuz. Nombor 2 dia panggil luh al-mahwi wal isbat. Apa-apa yang tertulis di luh mahfuz tu masih boleh diubah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat kan, dia boleh ubah. Tapi Allah Ta'ala ubah, Allah Ta'ala buat satu luh lagi, luh mahwi wal isbat, berdasarkan pada ayat yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah, yamhullah, Allah Ta'ala boleh sapu apa yang Allah Ta'ala tetapkan, dan Allah Ta'ala boleh tetapkan benda lain. Dan di sisi Allah lah ummul kitab. Ummul kitab ni sebenarnya bukan Al-Fatihah. Ummul kitab ni sebenarnya luh mahfuz. Situ ada perbahasan pula antara ulama situ. Jadi contohnya gini, masa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Isra Mi'raj tu 50 waktu solat. Asalnya 50 waktu solat tu tertulis di Lauh Mahfuz, umat Nabi Muhammad kena semaya 50 waktu. Kemudian berlaku kisah antara Nabi dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa minta suruh Sayyidina Rasulullah minta kurang dengan Allah Ta'ala, last sekali jadi 5. Jadi tujuan Nabi Musa tu sebagaimana kita bagi tahu sebelum ni lah. Tujuan Nabi Musa tu sebenarnya sebab nak tengok muka Sayyidina Rasulullah. Nak tengok muka Sayyidina Rasulullah yang lepas tengok Allah. Tu sebenarnya. Tu yang suruh turun naik tu. Jadi yang jadi perubahan daripada 50 pada 5 tu, yang tulis 5 waktu sampai sekarang kita solat 5 waktu ni, tertulis dia panggil di luh mahwi wal isbat. Di luh mahfuz masih tertulis 50. Jadi walaupun kita solat 5 waktu, kita dapat pahala 50 waktu. Gitu. Benda ni rahmat daripada Allah Ta'ala lah.
Dia satu kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu soalan dia, apa dia qalam? Apa dia qalam? Qalam itu ialah jisim yang besar, bangsa nur, yang jenis cahaya juga. Telah menjadikan dia kan qalam tu oleh Allah Ta'ala. Dia menyuruh akan dia, Allah Ta'ala suruh dia dengan tulis barang yang ada dahulu. Allah Ta'ala tulis apa-apa yang telah berlaku dan sedang berlaku dan akan berlaku sampai kiamat. Itu kerja qalam. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain ada sebut masa awal-awal diciptakan qalam tu, qalam tulis untuk umat lain, ummatun muznibatun, umat yang berdosa. Sesiapa yang berbuat baik akan dibalas baik, sesiapa yang berbuat jahat akan dibalas jahat. Siapa qalam nak tulis tentang umat Nabi Muhammad, dia nak tulis lah. Malaikat qalam tu nak tulis seperti biasa lah. Tapi dia tegah oleh Allah Ta'ala. Masa tulis ummatun muznibatun tu, Allah Ta'ala tegah. Masa tegah tu, qalam tu terkejut, dia jadi patah dua. Bukan terbelah dua, jadi hujung tu jadi terbelah. Jadi macam orang kuno sekarang ni lah. Jadi patah hujung. Jadi ulama kata asal usul kalam ataupun pensel yang diasah hujungnya itu asalnya daripada cerita tu lah. Cerita qalam kena tegur pada Allah Ta'ala sebab nak tulis nasib umat Nabi Muhammad seperti umat lain. Allah Ta'ala kata jangan tulis sama. Untuk umat Nabi Muhammad ni kena tulis gini, kena tulis ummatun muznibatun wa rabbun ghafur, umat yang berdosa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Adapun sebelum ni qalam tulis untuk umat lain, umat yang berdosa, sekiranya ada yang baik dimasukkan dalam syurga, ada yang jahat akan dibalas neraka. Semua umat-umat lain ditulis gitu. Masa nak tulis untuk umat Nabi Muhammad, qalam nak tulis benda yang sama, ditegur oleh Allah. Patahlah hujung qalam. Patah hujung qalam tu, jadi manusia pun guna tulisan sekarang ni asal usulnya daripada tu lah ulama kata. Tapi ditulis untuk umat Nabi Muhammad, ummatun muznibatun wa rabbun ghafur, dan umat yang berdosa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Itu sebagai kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad. Soalan, mana dalilnya? Dalil tentang qalam. Nun, iaitu firman Allah Ta'ala, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi qalam dan apa yang mereka tulis. Dalam Quran kalau kita tengok banyak benda-benda ni, dia panggil huruf muqatta'ah, huruf yang tidak bercantum, ataupun huruf-huruf awailul aswar, huruf-huruf permulaan surah. Huruf-huruf ni ada makna semua. Cuma kita macam kita biasa ni kita tak tahu. Jadi macam awliya Allah Ta'ala bagi tahulah. Dan kenapa Allah Ta'ala buat huruf-huruf ni? Banyak hikmah dia. Benda ni ada makna, bukan tak ada makna. Kalau kita kata Yasin ataupun Alif Lam Mim atau Qaf atau Nun tak ada makna, maknanya ada benda dalam Quran ni benda sia-sia. Maha suci Allah Ta'ala daripada buat benda yang sia-sia. Satu kekurangan bagi Allah. Jadi benda tu ada makna. Jadi makna tu diketahui oleh para awliya yang dibagi tahu oleh Allah, untuk zahirkan kelebihan para awliya. Kalau ulama biasa dia tafsir nun wallahu a'lam bimuradih, Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan maksudnya. Gitu dah. Sebab apa tu hebat gitu? Sebab nak zahirkan ada orang yang boleh tafsir benda-benda gini. Siapa dia demo ni? Demo ni lebih tinggi daripada ulama biasa. Dia panggil apa? Awliya Allah, para wali Allah. Tu pun wali-wali Allah Ta'ala izin lah. Jadi banyak makna huruf muqatta'ah ni banyak. Banyak makna. Ada yang paling tepat, dia ada yang macam CP-CP lah.
Cuma kalau aulia-aulia tu memang jelas lah di sisi mereka tu. Cuma kita ni kena terima belaka Quran yang kita faham ataupun tidak faham. Jadi nun ni nun demi qalam. Nun demi qalam dan barang yang menulis oleh malaikat daripada kebajikan. Itu terjemah biasa tu. Dia tak tafsir nun tu apa. Dia salah satu maksud nun ni, ada setengah ulama terjemah, nun ni adalah dakwah. Contohnya seperti dakwah. Lepas tu qalam. Lepas tu apa yang telah tertulis. Jadi salah satu maknanya 3 tingkatan ilmu. Ini contoh lah ni, ini contoh. 3 tingkatan ilmu. Ada yang orang boleh belajar ilmu yang sudah ditulis. Macam kita ni, kita belajar ilmu yang tulis di kitab dah. Peringkat kita ni. Ada orang dia boleh belajar ilmu yang belum ditulis. Macam ada pen ataupun ada pensel, tak tulis lagi, dia boleh baca dakwah yang ada dalam kolam tu, ilmu yang ada dalam kolam tu dia boleh baca. Itu peringkat aulia-aulia besar. Dan peringkat tinggi lagi sebelum masuk dalam kolam lagi. Contohnya dakwah. Contohlah dakwah sebelum diisi dalam kolam ataupun sebelum dicelup oleh kolam. Mereka dah boleh baca dah ilmu tu. Itu peringkat wali hak tinggi tu. Itu salah satu tafsiran lah di sisi ulama muhaqqiqin. Soalan lagi, apa dia haud? Haud ni adalah kolam air. Jawapannya iaitu sebuah laut atas bumi baru di padang mahsyar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kolam macam biasa, laut je, bagi laut tinggi. Tapi laut tu milik Sayyidina Rasulullah. Datang kepadanya, kepada haud ni, oleh orang-orang yang mukmin daripada umatnya Sayyidina Rasulullah, dan dahulu dan dihalau, dihambat. Dihalau ni maknanya diusir, dihambat daripadanya akan orang-orang kafir. Orang kafir tak bolehlah minum air haudu kolam Nabi ni. Ulama kata kolam Nabi, haud Sayyidina Rasulullah ni dijaga oleh 4 orang sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ni yang pegang gayung. Pegang gayung untuk bagi pada umat-umat Nabi. Jadi ulama kata sesiapa yang memusuhi atau membenci salah seorang daripada 4 sahabat ni, dia tidak akan dapat air kolam Nabi tu. Walaupun dia cuba dapatkan daripada pihak yang dia tidak benci. Contohnya macam Syiah. Dia benci Sayyidina Abu Bakar. Dia cuba ambil air melalui Sayyidina Ali. Tak boleh. Jadi kena beriman, kena yakin, kena cinta ke seluruh sahabat Sayyidina Rasulullah tanpa pengecualian. Barulah boleh minum air haudun Nabi tu, kolam air Sayyidina Rasulullah tu. Jadi benda ni memang wujud. Haud Nabi ni wujud. Dalilnya sabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin zawayahu sawa'un ma'uhu abyadu minal labani wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu, nun dah bukan ta dah, wa kizanuhu aktsaru min nujumis samai man syariba minhu la yazma'u abadan. Gitu. Artinya kolam Sayyidina Rasulullah tu perjalanan sebulan. Yang tu pengarang kata tak panggil kolam, dia panggil laut tu. Sebab perjalanan kolam tu pun sebulan. Itu pun tak tahu sebulan waktu dunia ke, ataupun sebulan waktu alam lain ke, alam akhirat ke. Bucu-bucunya sama luas
airnya terlebih putih daripada susu, dan bauannya terlebih wangi daripada kasturi, dan gayungnya terlebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Walaupun gayung banyak, pemegang kunci gayung tu 4 orang sahabat tadi. Ulama kata, barang siapa minum ia daripada air tu, tidak dahaga selama-lama. Man syariba minhu la yazma'u abadan. Sesiapa yang minum daripadanya tidak akan dahaga selama-lama. Lepas tu soalan lagi, apa dia syafa'ah? Yakni pertolongan. Jawapannya iaitu syafaat yang besar sekali bagi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa tu? Pada memicikkan hukuman di antara manusia. Kita tengok dapat ada ralak sini. Syafaat Nabi Muhammad pada membajikkan hukuman. Asal sini ni maksud dia mempicikkan. Mempicik ni maksud dia, kalau biasa dia ngepo, takut tukar dengan ngepo, bahasa tempat dia dah. Mempicikkan hukuman di antara manusia. Kalau picik bahasa lama, maksud dia menyempitkan. Hukumnya itu lama, oleh sebab syafaat Sayyidina Rasulullah jadi cepat hukumnya itu. Dia panggil asy-syafa'atul uzma. Di akhirat esok, oleh kerana lama di pada mahsyar, manusia ni semua minta dengan Nabi-Nabi ulul azmi tak dapat. Dah sekali minta dengan Sayyidina Rasulullah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami. Syafaat ke apa? Dia panggil asy-syafa'atul uzma, syafaat paling besar. Syafaat untuk mempercepatkan hisab. Tak tahan sangat duduk di pada mahsyar. Sampai masa tu manusia kata kepada Allah, ya Allah, walaupun masuk dalam neraka kami sanggup, asal ke cepat ke proses hisab ni. Jadilah sekali berlaku minta tolong dengan Nabi-Nabi tak dapat, last sekali Sayyidina Rasulullah yang boleh syafaat pada waktu tu. Syafaatnya untuk apa? Untuk mempercepatkan proses tu, proses hukuman. Jadi situ tanda dah. Tulis situ la'alla sawab, mempicikkan hukumnya lah. Picik bukan dengan makna sempit tu, mempercepatkan. Kemudian syafaat, jadi syafaat Sayyidina Rasulullah banyak, cuma hak paling besar tu, di antara paling besar ulama kata syafaat uzma di pada mahsyar tu, cepatkan hukumnya di antara manusia. Kemudian syafaat segala Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi pun ada juga syafaat, tapi syafaat yang lebih rendah daripada Sayyidina Rasulullah. Syafaat Sayyidina Rasulullah ni, siapa orang kafir pun boleh dalam neraka. Kemudian dan syafaat Nabi siapa orang kafir boleh dalam neraka. Salah satunya Abu Lahab. Abu Lahab ahli neraka, tapi oleh kerana pernah buat maulid, ulama kata secara tak langsung pernah bergembira dengan Nabi masa Nabi lahir. Masa Nabi lahir, Sayyidina Abu Lahab tu tergembira, bukan sengaja. Tergembira sebab dibagi tahu boleh dapat anak saudara lelaki. Abu Lahab bebas ke hamba nama Sayyidah Suhaibah. Sayyidah Suhaibah tu mukmin tu, yang menjadi ibu susu Nabi juga sementara. Kemudian Abu Lahab ada buat jamuan sikit. Ada buat jamuan. Oleh kerana tergembira dengan Nabi sikit tu, ulama kata Allah Ta'ala bagi kelebihan. Abu Lahab ni tiap-tiap hari Isnin dalam neraka dapat minum air dari jari dia. Ada setengah kata daripada jari manis dia, keluar susu, keluar madu dalam neraka tu.
Sebab tersalah gembira dengan Nabi. Jadi ulama kata lebih lagi kalau orang mukmin yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang sentiasa bergembira dengan Rasulullah, yang buat maulid pada Nabi, lebih lagi. Itu salah satu pertolongan Rasulullah juga. Salah satu pertolongan Rasulullah juga. Lepas tu syafaat segala Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam akan orang-orang mukmin yang berdosa. Kemudian orang-orang aulia, para wali pun boleh bagi syafaat. Kemudian orang-orang salihin, orang-orang salihin ni orang-orang aulia tahap bawah sekali dalam kalangan para aulia. Para aulia ni dia ada banyak peringkat. Dia ada an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nabi-nabi, was-siddiqin, dan siddiqin, syuhada, dan salihin. Itu peringkat aulia. Nabi-nabi pun wali juga. Cuma tinggi lagi lah sebab dia dah jadi nabi. Setiap nabi dan rasul mesti dah wali, dan setiap rasul mesti dah nabi. Gitu. Lepas pada nabi-nabi, bawah sikit tu martabat siddiqin, wali-wali besar. Lepas tu para syuhada. Syuhada ni banyak kategori pula lah. Tapi termasuk dalam golongan aulia. Lepas tu bawah sekali baru as-salihin. Assalamualaikum, yang kita baca tahiyat dekat assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian bapa-bapa pada anak-anaknya boleh syafaat juga. Kemudian anak-anak pada bapa-bapanya, ibu bapa lah, termasuk ibu lah sini. Ada syafaat juga. Cuma kalau ulama kata, kalau anak mati kecil sebelum balik, kalau tidak diakikahkan oleh ibu bapa dia, maka dia tidak dapat syafaat anak dia di akhirat nanti. Itu ada ulama kata. Soalan, mana dalil atas demikian itu? Mana dalil atas demikian itu? Dan dalil atas demikian itu firman-Nya Ta'ala, Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Artinya tiada mereka-mereka yang bersyafaat di sisi Allah melainkan dengan kebenaran-Nya Ta'ala. Dengan izin Allah lah, dengan kebenaran Allah boleh syafaat tu. Dan sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Artinya syafaatku bagi puak-puak yang berdosa besar daripada umatku. Gitu. Tapi ulama kata syarat dia, orang berdosa besar tu syarat dia kena ada kecintaan pada Sayyidina Rasulullah. Baru dia dapat syafaat. Kalau dia tu tidak beradab dengan Nabi, dia hina Sayyidina Rasulullah, tak dapat juga syafaat. Maksud ahli dosa besar ni, walaupun dia berdosa besar, tapi kecintaan dia pada Rasulullah tu ada, baru dapat syafaat. Dan datang pada hadis, innal walada yaqifu ala babil jannah fayaqulu la adkhuluha illa wa ma'i walidi. Ni hadis juga. Artinya sungguhnya kanak-kanak itu sedang berdiri ia atas pintu syurga. Maka berkata ia kanak-kanak tu, tidak aku masuk ke dalam syurga melainkan dan bersamaku ibu bapa aku. Bapakku lah, mana ibu bapa aku lah sekali. Ni menunjukkan dalil syafaat anak kepada ayah. Gitu. Soalan, bila disoal, yakni ditanya, bilakah disoal maksudnya, bilakah ditanya dua malaikat munkar dan nakir akhir orang mati. Jawapannya iaitu menyoal kedua, yakni munkar nakir tu, akan orang mati selepas sempurna tanamnya di dalam kubur dan lepas balik manusia. Lepas balik manusia, malaikat munkar nakir lagi lah. Gitu. Bagaimana soalan, bagaimana lagu menyoal kedua-dua itu? Maknanya bagaimana cara soalan itu?
Soalan ni orang tahu belakang nak jawab apa aja. Dia bagi soalan bocor daripada zaman dulu Nabi royak. Jadi Sayyidina Rasulullah dah bagi tahu. Dah soalan akan ditanya oleh malaikat dalam kubur. Sekian tapi tetap manusia tak ada jawab juga. Soalan tu bocor dah. Sebab apa? Sebab jawapannya bukan dengan hafalan. Dan bukan dengan cerdik. Bukan dengan sebab orang itu pintar dia boleh jawab soalan dalam kubur dah. Soalan dalam kubur ni yang boleh dijawab oleh amalan kita. Amalan kita boleh jawab. Dan iman kita. Akidah kita yang jawab. Mulut terkunci, tangan terkunci, deria kita terkunci. Ruh kita, apa yang terkandung dalam ruh kita, benda tu jawab. Dan amalan soleh, kalau kita buat amalan soleh kita jawab. Tapi kita hafal soalan-soalan tu molek lah. Macam orang tua dulu kan, ingat arwah mak ana dulu, dia duduk pondok, dia nyapa man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk Allah. Dia baca semua sebelum tidur, Allahu rabbi wa sayyiduna Muhammadun nabi wal islamu dini. Tapi bukan makna hafal tu boleh jawab, tapi ni untuk jadi kejap, untuk jadi sebati dalam hati kita, pegangnya kita. Jadi cara malaikat mengkanaki soal tu, iaitu bahawa dua malaikat itu menduduk kedua-dua akan dia. Menduduk kedua-dua akan dia. Dan Allah Ta'ala mengembali bagi si mati itu akan nyawa. Allah Ta'ala bui nyawa balik pada si mati. Dua orang itu duduk, dua malaikat itu duduk. Dan si mati dia bagi nyawa, tapi sekadar reti cakapan dua malaikat itu. Tapi sekadar untuk jawab soalan dua malaikat tadi. Dan menolak jawab ia bagi keduanya. Dia untuk menjawab soalan tadi lah. Menolak ni maksudnya radda ya ruddu. Maksudnya untuk jawab balik apa yang ditanya. Dan menanya kedua akan dia. Malaikat kedua orang itu akan tanya orang yang mati tu dengan soalan ni lah, man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa fiikum. Artinya, siapa Tuhan engkau dan apa agama engkau dan apa engkau berkata pada lelaki yang telah dihantar, yakni diutuskan pada kamu. Itu soalan dia. Jadi soalan ni pecah dah, bocor dah. Kan nak kira boleh jawab dia. Tapi kalau tak boleh lah. Sebab benda tu dijawab oleh amalan dan akidah seseorang tu. Jadi malaikat Munkar Nakir ni sebagaimana yang kita bagi tahu sebelum ni, dia kalau orang tu bagus, dia akan datang dengan keadaan Bashir wa Mubashir. Kalau orang tu tak molek, dia akan datang dalam keadaan Munkar wa Nakir. Gitu. Dia bukan nama malaikat, dia nama sifat malaikat. Soalan seterusnya, semacam mana orang-orang mukmin berjawab? Kalau orang mukmin jawab lagu mana? Jawapannya, orang-orang mukmin berjawab dengan katanya, Rabbi Allah wa dinil Islam wa rajulul mab'utsu fina wa sayyiduna Muhammadun Rasulullah. Artinya, Tuhanku Allah Ta'ala dan agamaku Islam, dan lelaki yang dihantar itu pada kami ialah penghulu kami Sayyidina Muhammad Rasulullah. Maka berkata dua malaikat baginya, engkau tengok tempat duduk engkau di dalam neraka. Sesungguhnya telah mengganti akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan dia akan tempat duduk di dalam syurga. Malaikat Munkar Nakir bagi tahu pada mayat orang mukmin tadi, mu tengok tempatmu. Asalnya tempatmu di dalam neraka, tapi sebab menjawab molek, menunjukkan akidahmu betul, Allah Ta'ala dah tukar kedudukanmu daripada neraka kepada syurga.
maka sedang melihat ia akan kedua-dua sekalian. Jadi dia pun tengok neraka, tengok syurga, tengok neraka. Allah Ta'ala tunjuklah. Jadi selepas mati tak ada orang kafir. Kita jangan ingat orang kafir ada, lepas mati semua orang mukmin. Sebab apa tak ada orang kafir lepas mati? Sebab orang kafir pun dah nampak syurga neraka. Apabila ruh telah tercabut, apabila mula-mula start keluar ruh tu, orang kafir dah nampak dah akhirat. Sebab tu masa tu kalau siapa dia beriman tidak dikira. Sebab di akhirat nanti orang kafir dipanggil orang yang rugi. Dia tak panggil orang kafir, dia panggil orang yang rugi. Dia tak panggil wahai orang kafir. Asalnya gitu. Sebab apa? Sebab tak ada orang kafir di akhirat. Semuanya beriman. Cuma ada orang beriman dari dunia lagi, maka dia diterima oleh Allah. Dan orang yang baru beriman, lepas mati baru dia beriman, orang itu dia panggil orang yang rugi. Sebab tu dalam satu ayat Quran sebut wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah. Fahuwa fil akhirati, maka dia di akhirat. Kalau yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, dia di akhirat. Fahuwa fil akhirati minal khasirin, daripada orang-orang yang rugi. Jadi Quran tak sebut, Quran tak kata maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang kafir. Tak sebut gitu. Sebab di akhirat memang semua orang mukmin. Cuma dia baru beriman. Dia nampak syurga baru dia beriman. Oh, ada sungguh syurga ni, ada sungguh neraka ni, ada sungguh sirat, ada sungguh ni, semua ni. Tapi iman dia tak kira dah. Dia panggil orang yang rugi. Macam orang ni lah, macam orang yang masuk biasa. Orang masuk biasa. Orang masuk biasa lama dah, dia baru nak masuk biasa. Jadi orang dah dapat ijazah dah. Orang dah dapat keputusan, orang dah dapat ijazah. Dia baru nak masuk biasa. Rugi lah dia. Contoh gitulah. Jadi Allah, dalam Quran Allah Ta'ala ibaratkan orang kafir pada masa akhirat tu bukan dengan orang kafir. Allah Ta'ala ibaratkan dengan al-khasirin, orang-orang yang rugi. Soalan lagi, semacam mana orang kafir berjawab? Orang kafir berjawab dengan katanya la adri. Fayaqulani lahu la daraita wa la talaita. Ada orang kafir kena tanya ma rabbuka wa ma dinuka wa ma ar-rajulil al-mab'uts, siapa lelaki yang diutuskan tu. Orang kafir akan jawab, artinya aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Tu jawapan dia. Orang kafir lah jawab tu. Maka berkata kedua malaikat baginya, bagi orang kafir tu, engkau tidak tahu dan engkau tidak baca, yakni baca Quran. Kemudian dibedal akan dia dengan tukul besi di antara dua telinga. Maka berjerit dan menaung ia. Maksudnya melolong lah. Menjerit dan melalak. Menaung ni macam melalak lah. Menaung ia sangat-sangat menaung. Mendengar akan dia oleh mereka yang dikeliling kelalanya. Maksudnya di sekitar dia tu dikecualikan manusia dan jin. Binatang-binatang pun dengar, pokok kayu, pokok mana Tuhan izin pun boleh dengar. Kerana rahmat dengan keduanya. Sebab apa manusia dan jin ni tak dengar? Sebab Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada manusia dan jin. Kalulah kita dengar apa yang berlaku di dalam kubur, nak makan nasi tak lalu, tak makan nasi biasa. Tak ada orang jahat atas muka bumi. Nak pergi kerja tak jadi. Tiap-tiap malam boleh dengar orang yang kena sebab dalam kubur, contohlah. Oh, tak kerja buat, dia nampak akhirat. Sebab kita tidak ada filter. Contoh kebanyakan manusia dia tidak kuat, dia punya hati dia tu. Jadi dia tak boleh tanggung benda-benda gaib. Benda-benda gaib tu. Dengar benda-benda berlaku dalam kubur, kena azab contohnya. Jadi satu masalah pada manusia ni.
Jadi rahmat Allah Ta'ala buat hijab. Sebab tu ulama tasawuf kata hijab ni adalah rahmat. Hijab ni adalah rahmat kepada kita. Kalau tak ada hijab, memang nyanyi kita. Kalau tak ada hijab, kita ambil air semaya, kita ambil wuduk tu pun jatuh. Kita boleh nampak jatuh. Dosa-dosa kecil kita jatuh sekalinya air wuduk kita tu. Boleh tengok. Allah beratnya kita lega. Contoh. Basuh muka kita lega air. Basuh tangan lagi, basuh. Jadi hijab itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala tak si bagi manusia ni stres. Bukan manusia saja, manusia dengan jin. Kalau nampak benda gaib yang tidak diizin, stres manusia. Berarti Allah Ta'ala tak bagi semua makhluk dapat tengok benda gaib. Gitu. Lepas tu kata dia, kerana kalau mendengar keduanya akan jeritan itu, nescaya hancur keduanya. Bukan setakat bagi kerja. Dalam kitab ni kata hancur lebu. Manusia dan jin dua-dua tak boleh nak tanggung tak boleh nak tanggung rasa benda tu, rasa nampak tengok benda gaib tu. Gitu. Jadi kita minta selamatlah dengan Allah Ta'ala. Soalan, mana lurah ditanyakan orang mati itu? Dengan bahasa apa ditanya orang mati? Ada orang balas dulu ni. Ada yang setengah orang kata bahasa Arab, ada setengah orang kata bahasa Ibrani, ada orang kata bahasa Cina, macam-macam lah. Tapi ramai kata bahasa Arab sebab Rasulullah ajar buka. Sebenarnya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Cina, bukan bahasa mana-mana. Sebenarnya. Ni kita baca dulu dia banyak. Ditanyakan orang mati itu dengan lurah lidah cakapan dia sendiri. Ni ulama zahir jawab lah ni. Ulama zahir jawab, tiap-tiap orang mati itu akan ditanya mengikut bahasa dia masing-masing. Ni atas qaul yang sahih. Ni atas pendapat yang paling sahih. Dan ada mereka yang berkata, ni ada juga ulama kata soal malaikat muka nakir itu adalah dengan lurah Surianiyah, bahasa Suriani. Tengok muka surat 42 dah. Muka surat 42 ini bahasa Suriani. Mana bahasa Suriani tu? Atarahin, karihin, salihin. Tengok nombor 1 bawah. Benda ni ada dibahaskan oleh ulama. Nombor 1 bawah tu, dan makna atarahin tu bangun olehmu hai hamba Allah. Ni kalau kita berdasarkan kepada pendapat ulama yang kata soal jawab malaikat tu adalah dengan bahasa Suriani. Dan makna atarahin bangun olehmu hai hamba Allah kepada pertanyaan dua malaikat. Dan makna atarahin, makna dia pada apa engkau berada, dan mana dan pada apa engkau berada. Dan makna karihin, bukan bahasa Arab ni, siapa Tuhan engkau dan agama engkau. Lepas tu salihin, dan salihin itu makna dia apa engkau berkata pada lelaki yang dibangkit pada kamu dan pada makhluk sekalian. Gitu. Dan telah datang pada hadis, tapi benda ni ma'ruf, sangat masyhur di sisi orang-orang mengaji ilmu. Dan telah datang pada hadis, sungguhnya ada hadis, maknanya tak tahu lah tahap hadis tu setara mana, tapi ulama buat mari hadis ni sebagai satu fadilat. Ramai ulama kongsi benda ni sebagai satu fadilat untuk orang ramai. Dan telah datang pada hadis, sungguhnya hafaz ini kalimah-kalimah, siapa-siapa hafaz kalimah ni ialah tanda atas mati di dalam baik dan iman, yakni husnul khatimah. Ada orang jumpa hadis tu. Siapa dia hafal soalan malaikat dalam kubur dengan bahasa Suriani tu, atarahin, karihin, salihin. Benda ni ma'ruf lah.
Benda ni ma'ruf. Dan benda ni ada pernah berlaku di Yaman. Zaman dulu pun ada pernah berlaku. Ada seorang Habib tu ada orang tanya dia dengan bahasa apa sebenarnya, ditanya malaikat dalam kubur. Semua ahli ilmu tak boleh jawab. Anda tak ingat kisah tu Habib mana. Tiba-tiba ada seorang Habib, dia duk ramai-ramai dia duk belajar tu, dia yang boleh jawab. Soalan dia, jawapan dia ni. Tapi kita kena ingat, maksud sebenar soal jawab malaikat dalam kubur tu bukan dengan bahasa lisan sebenarnya. Dia panggil bahasa ruh, lughatul arwah. Bahasa ruh. Bahasa ruh ni dia panggil, adalah ibu segala bahasa. Ibu segala bahasa. So, siapa yang tahu bahasa ruh, dia dapat menguasai semua bahasa makhluk. Itu asalnya. Jadi yang tahqiq di sisi ulama tasawuf yang muhakkikin soal jawab dalam kubur dan lain-lain tu, yang berkait dengan akhirat khususnya, adalah dengan bahasa ruh. Adalah dengan bahasa ruh. Bahasa Siryaniyah. Bukan Suryani tadi. Bahasa sir. Bahasa rahsia, bahasa ruh. Nabi Sulaiman boleh cakap dengan burung, dengan semut ke apa tu. Tu bahasa ruh tu belakang tu. Bahasa ruh belakang. Soalan. Tapi kita kalau nak ngapa tu, ngapalah. Sebab ada ulama jumpa hadis tu. Bab fadilat tu lah. Soalan, adakah azab kubur dan nikmatnya atau tiada? Ada ke atau tiada nikmat dan azab kubur? Itu soalan. Jawapannya ya, ada. Ada azab kubur di atas orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang berbuat maksiat. Dan ada nikmatnya, nikmat kubur di atas orang-orang yang salihin, orang yang salih. Soalan, ada tak orang-orang yang lepas daripada azab kubur dan tidak ditanya? Jawapannya, orang-orang yang lepas daripada azab kubur dan tidak ditanya itu ada banyak juga. Ramai juga orang yang tidak ditanya dalam kubur, yang lepas daripada azab kubur. Dan mereka itu sekalian nabi-nabi dan sekalian kanak-kanak yang mukmin dan malaikat dan siddiqin, orang-orang wali-wali besar tadi. Dan syuhada. Syuhada ni orang mati syahid. Kalau syahid betul lah. Dan orang-orang selalu baca surah Tabaraka pada tiap-tiap malam, surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan orang-orang baca pada sakit mati akan qul huwallahu ahad 3 kali. Dia duduk sakit nak mati tu, dia sempat baca qul huwallahu 3 kali. Lepas tu mati. Tak kena azab alai kubur. Gitu. Dan orang-orang yang mati di dalam hari penyakit taun, penyakit wabak. Macam Covid lah ni, kalau betul lah Covid ni wabak, siapa dia mati lah ni, dia mati syahid akhirat dia bagi. Di dunia ni tak nampak syahid. Tapi dia ni macam syahid akhirat. Syahid akhirat ni orang yang mati lemah, mati aksiden, orang mukmin lah, mati kena wabak. Jadi terlepas juga daripada azab kubur tadi. Ni rahmat Allah Ta'ala nak beri. Dan jikalau tidak kena penyakit taun sekalipun orang zaman tu, zaman wabak taun, orang tu dah jaga diri dia dah duduk dalam rumah, tak tubik kursi, tak keluar, tak capunya orang, dia jaga dah. Tiba-tiba mati juga. Tapi mati dia bukan sebab taun, sebab sampai ajal dia. Maka dia mati tu pun dapat pangkat syahid di akhirat. Gitu. Jadi benda tu rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan orang gila, orang gila dan orang bodoh, orang bodoh ni, orang yang dilahirkan asal dia tak cerdik dah, bodoh daripada asal, tidak tahu kira bicara. Dan orang-orang yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, lepas juga daripada azab kubur, di dalam kubur tu. Cuma ulama kata semua orang yang mati tak lepas daripada
Dia panggil Dhaghtatul Kubur. Dakapan kubur. Sebab ada hadis, saya lupa hadis tu. Semua orang yang dimasuk ke dalam kubur, dia kena dakap oleh kubur. Tak kira orang baik ataupun orang soleh. Memang semua mula-mula masuk tu, kubur tak akan dakap. Tapi kalau orang tu orang jahat, orang kafir ke, orang munafik ke, orang jahat lah, kubur tu akan dakap gini. Seperti kubur akan kapik dia, sehingga tulang rusuk dia kanan kiri masuk gitu. Selesa lah. Kalau orang tu mukmin, orang soleh, kubur tu akan dakap dia, tapi tak sampai tahap tu. Ulama kata kubur akan dakap dia seperti dakapan seorang ibu yang lama tak jumpa anak dia, baru jumpa. Bumi kubur tu suka orang bagus-bagus, orang mukmin masuk dalam aku. Dia pun dakap, dia macam kapik sikit. Dia kapik sikit macam seorang ibu lama tak jumpa anak dia, mesti dia pergi ke rumah. Tapi tidak menyakitkan, dengan penuh kasih sayang. Yang tu tak lepas, siapa-siapa pun kena. Kalau yang Allah Ta'ala kecualikan tu ada lah orang-orang tertentu, kalau kita tengok kitab-kitab besar tu. Tapi kebanyakan orang kena, tak kira orang baik ataupun orang jahat. Cuma orang jahat, dia kena dakak cara jahat. Orang baik, dia kena dakak cara baik. Gitu. Jadi kata dia, pada soalan dia lagi, ada hotel kita ni, kita pun hotel lalu yang mana ni. Apa dia awliya? Apakah dia wali-wali Allah? Jawapannya, dan mereka itu orang-orang yang bermengetahui dengan Allah. Orang yang tahu tentang Allah. Tahu ni dari segi umum lah. Orang yang kenal Allah secara umum dan dengan sifat-sifat Allah. Lagi yang bertekun di atas buat taat dan sentiasa istiqamah buat taat kepada Allah. Lagi yang berjauhi daripada maksiat. Ini secara umum juga ni. Lagi yang bersegera kepada taubat apabila keluar daripada mereka itu kedosaan. Kalau terjadi dosa tanpa sengaja, mereka akan cepat-cepat taubat. Tu wali. Sebab wali ni dia tak maksum. Dia tak maksum macam Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ni dia tak ada dosa terus, tak ada langsung. Daripada azali sampai akhir. Ataupun wali-wali ni dia ada dosa tapi dia mahfuz. Dia tak panggil maksum, mahfuz, terjaga. Terjaga ni maksud ke apa? Dia sentiasa zikir Allah. Dia tak pernah lalai wali ni. Tapi kalau terjadi maksiat juga, terjadi juga dalam dia zikir tu, dia cepat-cepat taubat kepada Allah. Tu dia panggil mahfuz. Dia dijaga oleh Allah. Dan harus jatuh perkara-perkara yang mencarikan adat. Maknanya harus terjadi benda-benda yang pelik atas tangan mereka itu, atas tangan wali-wali. Seperti berlari dan deras air sungai Nil di Mesir dengan sebab surat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau Nabi-Nabi dia panggil mukjizat, kalau ada benda pelik. Kalau wali-wali dia panggil karamah. Wali-wali ni dia ada dua, karamah zahir dan karamah ma'nawi, karamah batin. Di sisi ilmu tasawuf, karamah zahir tak betul langsung. Ada orang ramai pun wali yang tak ada langsung karamah zahir. Karamah batin tu yang dititik beratkan dalam ilmu tasawuf. Karamah batin tu apa dia? Macam istiqamah beramal, istiqamah syukur, istiqamah zikir, istiqamah ibadah lah, istiqamah. Gitu. Mahabbatullah. Contoh karamah sahabatnya, sahabat-sahabat semua wali-wali besar sahabat Sayyidina Rasulullah. Di antara karamahnya karamah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Contoh dia mari sini, seperti berlari dan deras air sungai Nil di Mesir dengan sebab surat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dulu masa umat Islam dapat perintah Mesir, mula-mula zaman Islam dulu, seorang sahabat Sayyidina Rasulullah diutus nama Sayyidina Amru bin Al-As
sebagai pemerintah Mesir. Jadi ada orang Mesir ni, kalau sungai Nil tu kering, dia kena korban ke 1 jiwa. Anak dara lah. Anak dara betul kena korban, kena lepas dari sungai Nil. Lepas tu sungai Nil tu akan jadi molek semula, akan jadi ada air balik, akan jadi air degah. Jadi Sayyidina Amr bin Al-As ni sebagai pemerintah Mesir yang Islam, duk mikir nak buat lagu mana ni, nak tolak benda khurafat ni. Last sekali hantar surat kepada Sayyidina Umar. Masa tu Sayyidina Umar adalah Amirul Mukminin. Cerita masalah tu, Sayyidina Umar pun utus satu surat. Sayyidina Umar tulis surat tu pada Sungai Nil. Kalau isi surat tu, wahai Sungai Nil, gini, jika kamu beriman pada Allah gini, alirkanlah airmu dengan izin Allah. Gitulah lebih kurang. Jadi surat tu diutus kepada Sayyidina Amr bin Al-As. Kemudian dibuat sebagaimana Sayyidina Umar suruh. Sayyidina Umar suruh lepas dalam sungai ni. Lepas letak surat Sayyidina Umar tu, sungai ni pun lari seperti ayat tadi. Lari maknanya mengalir air, dan deras air sungai ni sampai sekarang ni. Itu karamah Sayyidina Umar, karamah sahabat pada sungai ni. Sebab Sayyidina Umar ni, dia sahabat-sahabat wali-wali, dia boleh kecek dengan, dia boleh cakap dengan batu, dengan kayu, bukan dengan manusia saja. Soalan lagi, apa dia Isra dan Mi'raj? Apa dia Isra dan Mi'raj? Kalau kita ngaji bahasa Arab, istilah yang betul ialah apa dia Isra dan Urush. Kalau ini dari segi ilmu bahasa Arab lah. Tapi telah jadi uruf di sisi manusia Islam apabila sebut peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Sebenarnya istilah yang betul Isra wal Urush. Jawapannya Isra ialah berjalan malam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seekor buraq daripada Masjid Makkah Al-Mukarramah, iaitu Masjidil Haram, kepada Masjid Baitul Maqdis. Yang ni dia panggil Isra, berjalan malam daripada Masjidil Haram kepada Masjid Baitul Maqdis. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, Subhanallazi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Artinya Maha Suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari daripada Masjid Makkah Mukarramah kepada Masjid Baitul Maqdis, negeri Syam. Maqdis tu duduk di negeri Syam lah, di Palestin. Masa tu mungkin waktu tu mungkin negeri Syam dia luah, sehingga ke Palestin tu di bawah jajahan Syam. Yang telah aku beri keberkatan di sekelilingnya, supaya aku beri lihat akan dia daripada ketandaanku. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau kita perhati ayat ni, dia sebut Subhana. Subhana maksud dia Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Ayat apa? Ayatnya Allah Ta'ala buat Nabi Isra Mi'raj naik langit, bukan bermakna aku duduk di langit. Gitu. Itu sebab tu dalam ayat ini disebut Subhana, Maha Suci. Allah Ta'ala telah tanzihkan, telah sucikan diri dia daripada awal-awal lagi. Peristiwa Isra Mi'raj ni walaupun naik ke langit, tapi aku bukan duduk di langit. Gitu. Lepas tu soal lagi, orang terjemah biasa, linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjuk pada Sayyidina Rasulullah tanda-tanda kekuasaan kami. Macam Nabi tu ada lagi, macam ada lagi benda lain yang lebih hebat daripada Nabi.
Kalau kita terjemah gitu, dia tidak gitu sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk Sayyidina Rasulullah kepada penduduk langit. Dan Allah Ta'ala nak tunjuk Nabi kepada penduduk langit. Itulah yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Jadi seolah-olah ayat tu kalau ingat di Nahu tak, linuriyahu, Allah Ta'ala nak tunjuk ke Nabi tu sendiri, kepada al-mala'ul a'la, kepada penduduk langit. Dia penunjukkan itulah min ayatina. Dan demikian hak tunjuk Rasulullah pada penduduk langit itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan kami. Gitu. Kalau tidak, ya jadi tafsir ada lagi benda hebat pada Nabi. Tak ada dah. Nabi tidak berhajat kepada siapa-siapa dah. Nabi tidak berhajat nak tengok benda lebih hebat daripada dia. Tak ada dah makhluk yang lebih hebat daripada Rasulullah. Sebab peristiwa Isra Mi'raj pun kata ulama asal usulnya ialah sebab apa Isra Mi'raj berlaku. Salah satu sebabnya ialah dia tasyarrafal mala'ul a'la bi jasadihi syarif kama tasyarrafat bi ruhihi syarif. Ulama kata berlakunya Isra Mi'raj ialah sebab penduduk langit ingin mendapatkan kemuliaan dengan jasad baginda Nabi sebagaimana mereka telah mendapat kemuliaan dengan ruh baginda Nabi. Semua makhluk ini diciptakan daripada nur Sayyidina Rasulullah. Tapi jasad baginda itu pun makhluk langit nak suruh Nabi pijak juga langit supaya langit mendapat kemuliaan. Gitu. Jadi ulama kata, kalau kita tengok kitab Jawi lama-lama kan, kita tak mari dalil lah, kena nak mari dalil, kena banyak cara pula lah. Ada dalil. Cuma kita ajak hak cara biasa. Kitab Jawi lama-lama, orang-orang lama ajak cerita kan. Bumi dengan langit ni dia pernah bergaduh, balah. Langit kata kepada bumi, wahai bumi, mu ni ada gapo benda yang perlu dibanggakan. Kalau aku ni ada bulan, ada bintang. Bumi kata aku ada sungai, ada laut. Lepas tu langit kata aku ada matahari. Bumi kata aku ada binatang-binatang, aku ada pokok kayu. Langit kata lepas tu bumi kata aku ada benda yang mulia di sisi Allah, Kaabah. Orang nak sembah Allah, orang ngadak situ. Jadi penduduk langit kata kan, kami ada Kaabah, Baitul Ma'mur, lebih hebat daripada Kaabah di bumi lagi. Kami ada Arash, kami ada kursi. Terkejut bumi, kalah bumi. Lah sekali bumi mikir nak jawab lagu mana. Bumi pun kata sebenarnya di atas aku ni ada seorang makhluk Allah. Yang semua makhluk terjadi dan diciptakan kerana dia. Lepas tu langit tanya siapa dia tu. Lepas tu bumi kata dia lah makhluk yang sempurna, yang paling hebat sekali, yang Allah Ta'ala paling kasih sekali. Allah Ta'ala sengaja letak di bumi, tak ada di langit tu. Jadi ahli langit ayat siapa dia tu? Bumi kata itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lah. Penduduk langit pun kalah. Dia pun kata, wahai bumi, tolonglah awak naik. Kami nak minta dengan Allah Ta'ala supaya kami dapat tasyarraf, dapat kemuliaan, dapat syaraf dengan kehadiran, dengan kunjungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu asal usul cerita berlakunya Isra Mi'raj. Dia bukan berlaku Isra Mi'raj ni bukan sebab bapa saudara Nabi wafat, Siti Khadijah wafat, Tuhan nak hiburkan hati Nabi, bukan sebab tu. Sebab Nabi ni bukan jenis duka cita. Sebab ulama kata lagi ke para awliya pun sudah tidak ada duka cita. La khaufun alaihim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak takut dan tidak bimbang. Apatah lagi nabi-nabi. Lagi ke para wali pun tak takut, tak bimbang dah. Kalau nabi-nabi lebih lagi lah, tak takut, tak bimbang. Jadi gitulah lebih kurang. Cuma peristiwa Isra Mi'raj ni kadang-kadang orang mengambil kesempatan lah
Macam golongan Mujassimah, golongan Wahabi. Dia sengaja ambil kesempatan kalau hari Isra Mi'raj, nak buat ceramah dia ya. Sebab nak tunjuk pada orang kampung ni, nak ayat Tuhan duduk atas langit. Sebab tu Nabi naik atas langit dia kata, sebab Tuhan duduk atas ni. Sebab Tuhan duduk atas. Tuhan beri semaya 5 waktu pada Nabi, di atas sekali ni, nak tunjuknya betapa mulianya solat. Tu betul. Tapi nak ayatnya Tuhan duduk atas. Situ silap. Tu akidah, tu bahaya tu. Lepas tu kata dia, dan Mi'raj itu iaitu naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya yang mulia. Berlaku Isra Mi'raj tu dengan jasad, dengan tubuh, bukan dengan jasad saja. Bukan dengan ruh saja, dengan ruh dan dengan jasad dua-dua. Dalilnya mana? Dalilnya subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan dengan hamba-Nya. Apabila sebut hamba-Nya, ruhnya jasad sekali. Gitu. Jadi kalau orang balah dengan ruh dengan jasad dah dua-dua. Jelas dalam Quran dengan hamba-Nya. Bukan dengan ruhihi ataupun bijasadihi dah. Jadi naik Nabi Muhammad dengan Tuhan, dengan tubuhnya yang mulia ketika keadaan jaga. Ketika keadaan jaga dah. Bukan dalam tidur, bukan dalam mimpi. Naik daripada mana? Daripada Baitul Maqdis kepada langit yang ketujuh. Berapa Nabi tak naik selalu ke langit daripada Kaabah? Kalau kita fikir dengan akal kita, kan? Apa buat payah gitu. Pergi ke Kaabah, naik atas Kaabah, terus naik langit. Tak boleh kan gitu. Boleh. Kalau dari segi kudrat Allah, Allah boleh buat. Tapi dari segi hikmah Allah, Allah Ta'ala tak buat gitu. Sebab apa? Sebab langit ni dia ada pintu-pintu dia. Tuhan nak ajar kita. Setiap benda ni dia ada pintu dia. Jadi pintu wahyu di atas Kaabah. Malaikat Jibril kalau nak turun wahyu pada mana-mana Nabi, dia lalu ke lain Kaabah tu. Kalau pintu Isra, pintu Mi'raj ataupun pintu Uruj, kena pergi ke Baitul Maqdis. Atas tu naik. Dia terbuka ke atas tu. Gitu. Waktu hok pergi kepada Baitul Maqdis tu, bukan Nabi berhajat situ. Sebab nak ajar sebagai syariat. Adanya pintu-pintu langit. Kalau Quran ada sebut pintu bala, ada. Di atas langit ni ada pintu bala. Kalau nak turun bala pun, pintu tu akan terbuka lah. Kemudian daripada Baitul Maqdis kepada langit yang ketujuh. Kemudian daripada situ hingga kepada tempat yang tinggi yang berkehendaki oleh Allah Ta'ala. Nabi naik sampai tempat malaikat Jibril pun tak boleh naik. Tapi ulama tasawuf kata kalau malaikat Jibril ikut ada izin, Rasulullah boleh buat naik. Tapi malaikat Jibril dah suruh diri daripada awal-awal. Malaikat Jibril kata, Sayyidina Rasulullah kata, adakah seorang sahabat akan tinggal seorang sahabat? Malaikat Jibril kata, ada orang bawa mari satu perkataan lah. Seolah-olah malaikat Jibril kata, aku ni cahaya dah. Kalau aku pergi lagi, aku akan terbakar. Sebab bukan alam dia dah. Sebab malaikat ni dia ada alam dia. Alam malaikat Jibril ni sampai tahap langit yang ketujuh ya. Malaikat falakiyin ni bagi. Malaikat falakiyin ni malaikat yang ada il belakang. Malaikat Israel, Mikail, Israfil. Malaikat-malaikat tu dia alam dia sekat langit tujuh ya. Dia tak boleh lebih. Atas pada Sidratul Muntaha tu dia ada malaikat lain. Yang kita sebut baru ni Al-Karubiyin. Yang kerja dia musyahadah Allah. Yang tak kena sujud kepada Nabi Adam. Tu malaikat Karubiyin. Jadi Allah Nabi naik Isra Mi'raj tu bukan bermakna Allah Ta'ala duduk bertempat atas dah. Sebab Allah Ta'ala tidak bertempat. Nabi Yunus duduk munajat dengan Allah, jumpa dengan Allah di mana? Di dalam dasar laut, di dalam perut ikan paruh. Nabi Nuh boleh jumpa juga. Lepas tu kalau gitu Allah Ta'ala duduk dalam, duduk bawah pula. Berat lah kalau kita deh. Allah Ta'ala duduk
tidak bertempat. Bukan duduklah, maknanya Allah Ta'ala ni makhluk boleh jumpa mana-mana. Gitu. Tapi bukan bertempat. Gitu. Soalan, mana dia alamat kiamat? Kiamat ni dia ada alamat. Alamat surah ni alamat kubra. Alamat kecil ni alamat besar. Alamat pertama, alamat nombor satu kiamat ialah zahirnya lahirnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Rasulullah tu merupakan alamat pertama kiamat. Gitu. Ada satu hadis sebut ana wasa'ah kahataini. Aku dan kiamat itu seperti ini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah ni. Maknanya dekat sangat. Tapi hadis tu ada makna lain lagi tu. Ana wasa'ah kahataini itu ada makna lain lagi. Tapi yang makna paling umum ialah aku dan kiamat tu begini. Apabila zahirnya Sayyidina Rasulullah menunjukkan memang tak lama dah lah. Dunia ni memang tak lama dah. Jadi kita ni berat jauh itu benar lah, ujung benar lah kan nak kira kan. Jadi jawapan dia alamat kiamat itu banyak. Setengah daripadanya keluar Dajjal berkata ia bagi manusia, aku Tuhan kamu. Dajjal kata aku Tuhan kamu. Ada satu hadis Rasulullah sabda, ana minal dajjal, ana akhwafu ma akhafu alaikum minad dajjal. Ada sahabat Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, wahai sahabat, aku ada benda lain yang lebih aku takuti kepada kamu daripada Dajjal. Sahabat tanya, siapa dia tu Rasulullah? Lebih berat daripada Dajjal, lebih ditakuti daripada Dajjal. Rasulullah kata, ulama usu, ulama jahat. Waliyazubillah. Sebab apa? Sebab Dajjal ni orang tengok, orang tahu Dajjal. Sama ada dia boleh ikut kau, dia tak boleh ikut kau, tu cerita lain. Sama ada dia lawan Dajjal ataupun dia ikut Dajjal, tu cerita lain. Tapi dia nampak Dajjal tu begini. Ada ulama su ni orang yang ada basirah sahaja yang dapat tahu dia ulama su. Ada basirah, ada mata batin sahaja. Jadi cuma ni tanda lah, tanda kiamat ni gini. Nombor satu keluar Dajjal. Ni alamat hak belakang-belakang dah ni. Berkata ia bagi manusia, aku Tuhan kamu, padahal ia buta sebelah dan dituliskan di antara dua matanya kafir. Membaca akan dia oleh kesemua orang mukmin. Kalau orang tu ada iman, dia boleh baca atas kepala, atas dahi Dajjal ada tulis kafir. Walaupun orang tu tak erti membaca, dia boleh baca dah masa tu. Sama ada orang tahu baca atau tiada tahu. Sama ada orang itu tahu membaca ataupun tidak tahu, dia boleh baca, jadi dia tahu kafir. Sebab ada sebut dari hadis, Rasulullah ada sebut gini. Rasulullah pernah bagi satu alamat ni. Nombor dua turunnya Sayyidina Isa alaihissalam daripada langit dan membunuh ia akan Dajjal. Ni boleh tengok oleh kitab-kitab hadis sahih. Dalam kitab Mustikah Hadis pun ada. Pelajaran juga ada kitab Mustikah Hadis. Ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kedua itu daripada kabilah anak Yafis bin Nuh alaihissalam. Daripada satu keturunan daripada anak Yafis bin Sayyidina Nabi Nuh alaihissalam. Keempat, keluar satu binatang nama Dabbatul Ard. Binatang yang mencakap ia akan manusia pada akhir zaman, bahawa manusia itu tidak percaya mereka itu dengan ayat-ayat aku. Gitu. Dia boleh cakap dengan manusia. Dabbatul Ard. Kalau kita tengok dalam kitab Kashfu Ghaibiyah detail lagi tentang ni, ataupun kitab Pengingatan Muslimin tentang tanda-tanda kiamat. Jadi orang tak percaya dengan tanda-tanda Tuhan, dia kata, apa mu tak percaya dengan tanda-tanda Allah Ta'ala? Gitu. Dia macam dia syarah pula pada manusia ni. Nombor 5, naik matahari daripada sebelah terjatuh. Daripada sebelah barat ni. Firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Artinya pada hari datang oleh setengah tanda-tanda Tuhan engkau, maknanya hari kiamat.
tidak beri manfaat akan seseorang oleh imannya yang tidak ada ia beriman daripada dahulu lagi. Tapi di sini ada setengah ulama, kalau kita tengok kitab-kitab besar, dia ada perbahasan. Ada setengah ulama kata kalau orang tak beriman langsung tu tak boleh beriman dah. Tapi kalau orang dah ada iman, dia boleh lagi taubat masa tu. Gitu. Kita tengok kitab-kitab besar lah. Cuma secara umumnya, kalau dah ada tanda tu, kalau ikut kebanyakan ulama, tak ada peluang lah. Sebab lama dah dia bagi peluang. Jadi kita baca alamat-alamat kiamat ni sebagai tahu, untuk beriman, untuk tahu. Tapi kita jangan galik, kita jangan sibuk dengan kaji alamat kiamat sampai kita cuai benda-benda wajib atas kita, macam benda fardu ain, macam benda fardu kifayah, hak mana sepatutnya kita tahu. Lebih baik kita banyak amal ibadah, amal soleh, daripada kita lebih-lebih ambil tahu tentang alamat kiamat ni. Sebab ada juga satu hadis, dalam hadis tu Sayyidina Rasulullah kata, sekiranya seseorang kamu pergi satu anak benih, kalau dalam tangan kita ada anak benih, kita baru nak tanam anak benih, tiba-tiba ada orang bagi tahu kita, mu nak agak apa tu? Kita royak lah, aku nak tanam anak benih pokok. Lepas tu kita kata, esok kiamat ni, kita jangan buai anak benih tu, kata Rasulullah. Hendaklah engkau teruskan menanam anak benih itu. Apa maksud Rasulullah? Maksudnya kalau betul kita nak tanam tu lillahi ta'ala, kita tetap tanam, jadi amalan soleh. Dan nombor dua, maksud dia, kalau kiamat bila-bila pun kita dah sedia. Bukan kata orang baru nak cari sejadah, baru nak cari tasbih, baru nak solat. Gitu. Tu maksud Rasulullah. Maknanya buat ibadat semua, tak kira ada kiamat kau, tak ada kiamat kau. Buat ibadat sebab Allah, bukan sebab kiamat. Gitu. Jadi kalau lah ni sekarang ni ramai orang sibuk sangat mencari Imam Mahdi, nak cari apa, Dajjal, apa kan? Tu bukan kerja kita semua. Kerja kita cari, kalau nak cari wali mursyid. Cari wali-wali hak mursyid. Sebab demo ni adalah tali-tali kepada Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi ramai juga orang galik dengan cerita-cerita kiamat. Ya, asal setengah-setengah tu tak tahu sahih kodok, tak tahu asal usul. Jadi galik benda tu tak molek. Lebih baik dia galik dengan zikir kau, selawat kau, baca Quran kau. Jadi soalan dia, apa dia taubat? Ni ada bab tasawuf sikit sebelum habis ni. Apa dia taubat? Dia royak dalam kurungan tu, terjemuh dia ke dalam kurungan tu, nakal juga tu. Bahasa Jawinya serik. Kalau kita kat S-E-R-I-K, serik. Maknanya serik dah buat benda tu. Tak usah buat dah. Ataupun bahasa tani dia cuk kelik. Cuk kelik ni maksudnya tak usah buat dah. Kita cuk dah. Kita dah menyesal lah maksud dia. Jadi jawapan dia, taubat itu iaitu cabut daripada kedosaan. Maknanya ikhlas, cabut diri daripada benda-benda dosa, dan sesal atas buatkan dia. Dia menyesal buat benda tu, dan azam atas tidak kembali buat kepada seumpamanya dosa tu selama-lamanya, sebagai azam yang putus. Memang berazam sungguh, aku tak saya buat dah dosa zahir dan batin. Kalau jadi juga tak apa, tobat pula ulama kata. Yang pentingnya tobat, kena tobat sungguh, jangan main-main. Tapi jangan putus asa. Sekiranya jadi pula, biasa, tobat pula. Bukan biasa maksudnya merengek ke dosa dak, dengan maksud kita ni tidak masuk. Gitu. Jangan sampai iblis kata tak ada guna, mu taubat pun tak ada guna juga. Sebab kerja iblis bukan nak suruh kita buat dosa. Ni benda ni ramai orang tak perasan sebenarnya. Kerja iblis bukan nak suruh kita buat dosa. Kerja untuk buat dosa tu kerja sampingan iblis sahaja.
Kerja iblis yang pertama ialah nak suruh kita putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita buat dosa, kita pun taubat, tak apa. Kita buat dosa balik mana pun kita taubat. Sebab Allah Ta'ala tu Maha Pemurah. Dia kita tahu rahmat Allah tu luas. Kalau nak banding dosa kita sikit sangat, ada nak banding rahmat Allah. Tapi kalau orang tu anggap dosa dia tu lebih besar daripada rahmat Allah, seolah Allah Ta'ala nak ampun dia, maka jadi dua kali dosa dia tu. Dua kali dosa. Dan kalau benda tu boleh menggugat akidah dia, seolah-olah rahmat Allah sempit, jadi bahaya lagi. Sampai satu tahap kalau saya was-was, orang tu jadi putus asa. Putus asa tu tujuan utama syaitan ni. Tujuan utama iblis nak suruh kita putus asa. Apabila kita putus asa, kita buat dosa, kita tak taubat dah. Alang-alang celup perkasan biar sampai ke pakai lengan. Alang-alang minus botol agak, baik minus satu payah lah, dia contohnya lah. Ada kita minta jangan. Yang pentingnya kita ni sentiasa tak putus asa, sentiasa berharap pada rahmat Allah. Taubat semua, tak apa. Ulama kata walaupun mu taubat setengah benda, dia mu tak taubat setengah benda, tak apa. Taubat, apa tu taubat? Taubat. Menunjukkan kita ada Allah. Dan kita tak putus asa daripada rahmat Allah. Kerja iblis nak suruh putus asa. Bila manusia putus asa, dia pun ni, dia lepas tanya, beres. Dia ni tanda-tanda, dia ni okey dah. Dia ni selesai dah kerja kita. Kita kacau orang lain pula. Gitu. Kalau orang buat dosa, setan pun suka. Lepas tu tiba-tiba orang tu tobat. Setan pun, aku ingat kau tak tobat. Lepas tu orang tu buat dosa pula, setan suka pula. Lepas tu tobat pula. Macam setan kena tipu. Tapi kalau putus asa, setan puas hati. Berbaloi lah dia kacau manusia tu kalau putus asa tu. Gitu. Soalan dia, adakah wajib membaharukan taubat? Maknanya membaharu semua. Wajib atas orang-orang mukmin membaharukan taubat daripada dosa-dosa. Kena taubat semua. Dia kena rasa kita berdosa semua. Jangan pernah rasa kita tak ada dosa, bahaya. Ada orang riwayat kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang tanya Sayyidah Aisyah, wahai Siti Aisyah, bilakah manusia itu mula jadi jahat? Orang tanya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, bilakah manusia itu mula jadi jahat? Kata Siti Aisyah, apabila dia mula rasa dia baik. Maknanya apabila kita ada rasa dalam hati kita baik, tu start dia kita jahat tu. Kalau kita tak kenal. Kalau kita rasa kita jahat semua, banyak dosa, tak apa, balik gitu. Jadi kita sahur kata, zahir tubuh kita ni biar kita amal soleh, tapi hati kita jangan rasa baik. Amalan ibadat kita biar buat amalan baik, tapi hati kita biar kita rasa jahat semua kita. Tu maksud orang tasawuf malamatiyah. Dalam tasawuf dia ada satu golongan orang dia panggil malamatiyah. Malamatiyah ni bukan orang yang buat sesuatu nak suruh orang hina dia, dah. Okey. Yang tu malamatiyah kelah rendah benar tu. Malamatiyah sebenar ialah orang yang sentiasa mencela diri dia. Dia tu hisap semua diri dia. Dia cela semua diri dia hari-hari. Lepas tu kata ulama kena baru kodok. Ulama kata wajib atas orang-orang mukmin membaharukan taubat daripada dosa-dosa walaupun tak tahu dosa apa. Kerana firman-Nya Ta'ala, kerana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya sungguhnya Allah Ta'ala kasih ia akan orang-orang yang banyak bertaubat. Dengan maknanya tiap-tiap kali orang yang berbuat dosa bertaubat ia. Gitu. Jangan putus asa. Kita kena ingat hadis yang ada seorang tu dia pernah bunuh 99 orang, dia nak taubat kan. Dia pergi jumpa seorang pendeta, maknanya seorang ulama tu kata tak ada jalan dah membunuh 99 orang ni, tak tahu nak kata dengan aku mana mau masuk. Dia pun pernah bunuh seorang lagi, cukup 100 lah dia. Hadis tu masyhur. Lepas tu dia pergi kepada ulama lain, seorang wali, orang soleh. Cerita ni zaman dulu dia masyhur dalam hadis.
Dia kata, wahai Syekh, aku nak taubat. Aku baru bunuh orang terakhir tadi. Cukup 100 orang. Syekh tu kata kan lah. Oh, bunuh 100 orang sikit lah. Benda kecil lah tu. Dia kata rahmat Allah lebih luas. Mu bunuh, ibarat kata bunuh seluruh makhluk ni pun, kalau mu sungguh-sungguh menyesal, Allah Ta'ala boleh ampun. Tu sifat orang-orang yang soleh sungguh. Kita bagi harapan kepada makhluk Allah. Kita bagi harapan. Bukan kita kata mu ni kita hukum sesak. Mu ni berat dah, mu ni ada ni akak dah, mu ni tak ada harapan dah, mu ni mu ni setan iblis. Kita bagi harapan. Tu sifat orang soleh. Kita tunjuk rahmat Allah itu luas. Gitu. Jadi habis setakat itulah. Wallahu a'lamu bis-sawabi. Telah sudah ini kita. Walhamdulillahi, atas barang yang ia beri nikmat dan rahmat Allah Ta'ala, atas penghulu kami Sayyidina Muhammad, dan atas keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, dan selamat. Dan adalah selesai daripada himpunan dan susunan kita ni pada hari Sabtu 5 bulan Zulhijjah tahun 1383 tahun hijrah Nabi lah, ala sahibiha afdalus salatu wassalam. Bersamaan tahun 18 Misayun 4. Ini bulan Sia. Bulan Sia ni anak tak kerti. Dia ada macam-macam lah. Kalau ikut bulan Sia, tahun 2507. Bulan Misayun Fak tu. Pondok dia tu di Pondok Sekam. Dari pondok Syekh ni, Syekh Muhammad Syekh W. Ali Jambui ni. Pondok dia tu merupakan cawangan madrasah Saulatiyah Hak Sohu di Mekah. Lepas tu dia tulis dalam kurungnya tu Fara'u As-Saulati Al-Alawi. Maknanya cawangan Saulati Alawi Hak Mekah. Dia belajar di Saulatiyah. Saulatiyah ni madrasah pondok geng-geng puak-puak ahli sunnah Mekah. Zaman Wahabi pun ada pondok tu, orang tak boleh kacau. Saulati ni tak silapnya, kalau tengok dalam sejarah dalam internet ke apa, ada seorang bangsawan India, dia wakaf ke banyak harta dia untuk buat madrasah tu. Bangsawan perempuan lah. Seorang perempuan nama Saulati, dia wakaf ke harta dia untuk buat madrasah tu, untuk jaga, untuk tingkat ke perkembangan ilmu ahli sunnah. Wassalam. Jadi pengarang kitab ni dia banyak karya kitab. Di antara kitab dia karyanya, kitab ni kitab pengingatan muslimin. Lepas tu kitab Tausiatul Fikri hak makulat tu. Dia ada lagi rasa beberapa kitab, mungkin yang tidak dicetak lah. Jadi dengan khatam dia kitab ni, ana minta maaf lah kalau ada kekurangan, kesilapan dalam masa baca kitab ni lah. Jadi kita khatam malam ni, kita tutup dengan doa lah. Jadi kalau ada misal kata ada soalan-soalan kau, kita kira tanya lagi tak apa dah. Tanya lagi. Cuma lewat dah ni sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna husnal bidayah wa husnal khatimah wa husnal khuluqi wa husnal khuluqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kun lana wa la takun alaina wa ansurna wa la tansur alaina wahdina wa la tudillana wa akrimna wa la tuhinna wasturna wa la tahdhna. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Teh.
Tahan. Kamu kau ni kau yang pan. Oh, tu mak.